Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima aghlika wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipertemukan dan diberi peluang serta ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini para jemaah sekalian merupakan bulan untuk mentarbiah diri kita. Bulan untuk mengajar dan mendidik hawa nafsu kita. Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu sangat istimewa? Kerana pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya. Dan Allah memandang secara khusus hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan. Sehingga mulianya bulan Ramadan itu dalam riwayat menyatakan bahawa tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah kepada Allah. Bahkan diamnya orang berpuasa itu dianggap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan diam dianggap kita ini sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana di dalam bulan Ramadan kita berasa penat. Sehingga kan penat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penatnya kita di dalam beribadah, penatnya kita di dalam mengawal hawa nafsu, penatnya kita menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga. Dan kemudian diamnya kita itu dianggap bertasbih kepada Allah. Dihitung oleh para malaikat, diamnya orang berpuasa itu merupakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, di dalam bulan Ramadan itu juga merupakan ladang pahala buat hamba-hambanya yang sering melaksanakan kebaikan. Sebab itu jangan kita pernah tinggalkan satu amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan membaca tasbih malaikat. Di dalam sebuah riwayat ada menyatakan bahawa ada seorang lelaki yang sangat miskin. Sangat miskin, kehidupannya serba kurang. Lalu disebabkan kehidupan itu, sahabat ini tadi berasa sangat lemah. Tidak ada semangat dalam kehidupan. Lalu sahabat ini tadi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya kehidupanku ini adalah sangat susah, sangat miskin. Lalu bagaimana caranya untuk aku merubah semua keadaan ini? Maka ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Di manakah engkau dengan tasbihnya para malaikat?" Lalu ditanya oleh sahabat tadi, "Bagaimanakah tasbih malaikat itu ya Rasul?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah." 3 kalimat sahaja. Maka ketika itu dunia mahu tak mahu, kata Rasulullah. La budda ini benda yang hampir-hampir kepada wajib. Mahu tak mahu dunia akan mendatangimu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia datang pada kita, tuan-tuan. Kita kalau mengejar dunia, semakin dikejar semakin lari. Akhirat kalau dikejar semakin hampir. Tapi dengan kita beramal tasbih malaikat ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, kata Nabi, mahu tak mahu dunia akan datang kepada kamu. Dan kemudian Allah akan menciptakan satu malaikat, ataupun dibaca setiap kalimat ini, satu malaikat dicipta oleh Allah untuk bertasbih kepada kita sampai ke hari kiamat. Bertasbih maknanya meminta ampun kepada kita sampai hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah,
maka Allah akan menciptakan satu kalimat yang dibaca, satu malaikat yang akan memohon keampunan buat kita sampai ke hari kiamat walaupun kita telah meninggal dunia. Inilah ciri-ciri orang yang kaya dengan saham akhirat. Bagaimana cara membacanya telah diajarkan, bahawa membaca tasbih para malaikat ini boleh dibaca bila-bila, tetapi waktu yang afdal adalah selepas salat sunat subuh sebelum salat fardu subuh. Selepas salat sunat subuh sebelum salat fardu subuh. Di antara iqamat itu tuan-tuan, ambil masa, pegang tasbih, baca 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kemudian iqamat. Sebab itu disunatkan kalau selepas waktu subuh, jangan dipercepatkan iqamat. Dalam kitab fiqh ada menyatakan jangan dipercepatkan iqamat. Kerana pertama memberi ruang dan peluang untuk orang-orang supaya solat subuh berjemaah. Maklum, waktu subuh ini adalah waktu mula perut kita beroperasi. Setelah semalaman tidur, mula bangun. Baiknya Tok Imam, Tok Bilal, merobot, Tok Siap, semua sama sakit perut. Tak makan apa-apa tuan, sakit perut, sakit ini, sakit itu. Maka kadang-kadang ini menyebabkan kita keakhiran subuh. Maka sekurang-kurangnya 15 menit waktu diperpanjangkan waktu subuh. Yang waktu sunnah untuk dipendekkan adalah ketika maghrib. Jangan terlampau panjang sangat nak tunggu iqamat. Pendek-pendekkan. Tetapi waktu subuh adalah sunat untuk diperpanjangkan sekurangnya 15 menit untuk memberi peluang dan ruang kepada jemaah mengambil bahagian di dalam salat subuh berjemaah. Maka setelah iqamat tuan-tuan, setelah salat subuh, setelah azan subuh, apakah amalan yang boleh kita lakukan yang mudah tapi pahalanya besar? Cuba kita kerjakan sama-sama. Ini merupakan jadual orang-orang yang cuba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setelah azan subuh, jangan tinggalkan 2 rakaat salat sunat fajar. Jangan tinggalkan 2 rakaat salat sunat fajar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Raka'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha." Salat sunat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak harta dalam dunia tuan-tuan. Emas, berlian, permata, intan, semuanya ada di dalam dunia. Tetapi dengan kebaikan 2 salat sunat fajar ini, hanya 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kemudian boleh diamalkan zikir penghidup hati. Ada satu zikir namanya zikir penghidup hati. Zikir penghidup hati ini sangat-sangat baik diamalkan supaya hati kita ini dapat istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati ini ada 3 tuan-tuan. Mati besar. Mati besar ni adalah mati yang mana berpisah roh dan jasad, lalu masuk ke alam barzakh. Itulah mati secara hakiki. Dan roh itu tidak akan kembali lagi ke dalam dunia. Yang kedua, mati kecil. Mati kecil ini adalah ketika tidur. Apabila kita tidur, roh kita ini akan keluar dan berjalan. Sebab dia kadang-kadang mimpi bukan-bukan. Kadang pergi Australia, boleh jadi pergi Indonesia, boleh jadi pergi Afrika, bangun-bangun masih di Miri. Itu mimpi semata-mata. Sebab itu kadang-kadang mimpi ini ada yang nyata, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Kerana mimpi itu merupakan salah satu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disunnahkan kita sebelum tidur baca surah Al-Mulk, membaca tahlil, bertasbih kepada Allah. Takut-takut roh si balit-balit ke dalam jasad. Sebab itu kita disunnahkan sebelum tidur memohon ampun kepada Allah, istighfar, salawat, Al-Mulk dan sebagainya. Dan kemudian setelah kita bangun, pasti kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah engkau mematikan kami.
Nampak? Ini doa yang diajar Rasulullah. Menghidupkan kami setelah engkau mematikan kami. Maknanya mati kecil. Ada orang tuan-tuan tidur-tidur tak bangkit-bangkit lagi. Subhanallah. Kita takut mati mengejut. Yang ketiga ada namanya mati hati. Kata ulama, mati yang paling bahaya itu bukanlah mati besar ataupun mati kecil. Mati yang paling bahaya itu adalah mati hati. Mati hati ini tuan-tuan susah. Walaupun dengar azan di ruqyah sekalipun, beri ayat penerang hati, dipesan macam-macam, si akan masuk dalam hatinya. Si akan dengar. Walaupun nya dengar cerita dalam Al-Quran tentang neraka, tentang jahannam, tentang azab, tentang seksanya, si akan rasa apa-apa. Dan orang yang mati hati ini apabila melakukan maksiat, dia rasa seronok dan gembira. Allahu Akbar. Minta-minta jauh daripada mati hati. Sebab itu ada satu amalan supaya kita tidak mati hati dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Baca sebelum waktu subuh 40 kali. Silama. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Subhanallah. Ini merupakan amalan yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apabila azan subuh, setelah itu apabila iqamat, maka ketika itu sebelum iqamat boleh dikerjakan salat sunat fajar 2 rakaat. Salat sunat fajar 2 rakaat dan seterusnya barulah salat subuh. Subhanallah. Ini merupakan amalan-amalan yang mudah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan tinggalkan beberapa waktu ini dengan begitu sahaja. Kerana ada waktu-waktu yang tertentu Allah lantik. Yang mana waktu ini Allah lantik untuk berkhidmat kepada umatnya Muhammad dan berkhidmat kepada hamba-hamba Allah. Maknanya sesiapa yang menggunakan waktu ini untuk berdoa, nescaya doanya akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila waktu tersebut tuan-tuan? Waktu sahur. Waktu sahur ini merupakan waktu yang sangat luar biasa untuk berdoa. Sebab itu apabila bangun sahur jangan tinggalkan sekurang-kurangnya 2 rakaat salat sunat. Setelah itu berdoalah kepada Allah di waktu sahur ini, kerana di waktu sahur ini adalah waktu yang sangat berkah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala turun berbondong-bondong mencari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berzikir, yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya di waktu azan, salah satu waktu yang mana kalau kita berdoa Allah makbulkan doa kita. Yang seterusnya waktu bila? Di waktu berbuka puasa. Ya Allah, benda inilah yang paling banyak manusia kerugian. Di waktu berbuka puasa itu tuan-tuan, ayahanda, ibunda, para jemaah sekalian, adalah waktu yang mana sangat istimewa, waktu keemasan. Yang mana siapa-siapa berdoa sebelum berbuka puasa, ambil kata 15 minit sebelum, 10 minit sebelum pun jadi, berdoa kepada Allah ketika itu. Kerana apa? Ketika itu terbuka pintu langit, yang mana malaikat ada di samping kita untuk mengaminkan doa kita. Subhanallah. Sebab itu kita dilalaikan dengan dunia sekarang ini. Bagaimana? Sebelum berbuka puasa, main WhatsApp, main Facebook, tengok TikTok, main telefon dan sebagainya, sampai kita hilang pahala ataupun kebaikan ataupun fadilat manfaat daripada sebelum berbuka puasa. Waktu inilah kita kumpul ahli keluarga kita, lantik seorang tukang baca. Contoh kalau kita ada anak, anak kita baca. Kita sediakan teks, tak mengapa. Ambil daripada Google, sediakan. Nah, nak kita baca pakai bahasa Melayu. Kita baca amin, 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 amin. Bukan kita saja mengaminkan ketika itu, malaikat Allah pun mengaminkan. Kalau Allah buka telinga kita tuan-tuan, takut kita lari lintang pukang. Ada amin yang tidak nampak badannya, tidak nampak mukanya. Macam kita sembahyang di masjid seorang-seorang waktu subuh, jemaah si datang semua tertidur sebab lelah gila qiyamul lail. Jadi tiba-tiba tuan-tuan, waladdallin, kita seorang dijawab oleh 1000 orang. Amin. Sampai doa kunut lari terus ke rumah kita masing-masing. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan,
Ambil masa sebelum berbuka puasa, kita lantik, ajar anak kita, ajar keluarga kita baca doa. Baca doa. Doa yang paling penting adalah doa keampunan. Minta ampun dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita. Kadang-kadang kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita malas berzikir? Kenapa kita malas baca Quran padahal kita ahli Quran, pandai taranum dan sebagainya? Kenapa kita malas nak pergi ke masjid? Kenapa kita malas nak bersedekah? Kenapa berat tangan ini nak bersedekah? Salah satunya yang menjadi penghalang kita adalah disebabkan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Allah itu sangat dekat dengan kita. Umpama urat leher dengan leher, sangat dekat. Tetapi kenapa kita merasa jauh? Disebabkan dosa-dosa kita menjadi penghalang kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dengan istighfar ini akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan istighfar ini akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau si mau berdoa sekalipun sebelum berbuka puasa, beristighfarlah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Coba habiskan 100 sebelum kita berbuka puasa. Bila lagi masanya kita nak makan bersama-sama dengan keluarga, melainkan pada bulan Ramadan. Sahur bersama, berbuka pun bersama. Nak makan tengah hari sih boleh. Minum pagi dengan kawan-kawan sih boleh. Lepas asar makan pisang goreng, cucur tempedak dan sebagainya sih boleh. Nak makan nasi ayam sih boleh. Tahan. Inilah masanya untuk kita kumpul bersama keluarga, makan bersama dengan keluarga. Sebab itu jangan tinggalkan amalan membaca doa sebelum berbuka puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam berbuka puasa kita, tuan-tuan, pastikan kita ada menyimpan satu harapan. Harapan ini yang mana diajarkan ulama mesti ada di setiap hamba-hamba Allah. Harapan kita adalah diterima puasa kita. Allahu Akbar. Ramai orang rasa puasanya diterima, tuan-tuan, tapi sebenarnya puasanya langsung sia-sia. Ada jenis macamnya, tuan-tuan. Kata Rasulullah, betapa ramai daripada kalangan umatku, mereka berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa melainkan hanya mendapat lapar dan dahaga. Sah puasanya di sisi syariat tapi batal pahala puasanya. Allahu Rabbi. Ada manusia sebegini, tuan-tuan. Sebab itu apabila kita beribadah kepada Allah, bawa sifat kehambaan. Jangan bawa sifat keakuan. Bagaimana keakuan? Sifat iblis. Aku lebih baik daripada dia, aku lebih soleh daripada dia. Sebab itu sembahyang tidak mendidik hamba-hambanya untuk beriman kepada Allah, kerana tidak membawa sifat kehambaan. Apabila sembahyang Allahu Akbar, oh akulah lebih baik daripada dia, akulah ahli zikir, akulah yang paling soleh, akulah yang paling ini paling itu. Oh, dia tidak pandai, aku yang pandai. Dia tidak berpengalaman, aku berpengalaman. Allahu Akbar. Inilah yang akan merosakkan amalan-amalan kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan untuk mendidik hawa nafsu. Maka tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini juga salah satu nak mendapat kemuliaan Lailatul Syarif ataupun Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyakkan diri pergi ke masjid. Kerana apa? Banyak kelebihan orang-orang yang pergi ke masjid. Yang pertama, orang yang selalu pergi ke masjid, sudah pasti Allah akan menaikkan darjatnya dan Allah akan menghapuskan dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang pergi ke masjid untuk solat berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Pada langkah lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi ataupun semasa balik. Kami ini pakai motor, ada yang pakai kereta. Adakah itu dikira langkah? Ya, tetap dikira langkah. Setiap titisan minyak yang jatuh, ya tuan-tuan, akan dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah sangat gembira dengan hamba-hambanya yang selalu pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Seperti mana sabda Rasulullah, tiada seorang muslim pun yang sentiasa menghadirkan dirinya ke masjid-masjid untuk salat dan zikir, melainkan Allah gembira menyambutnya sebagaimana ahli keluarga yang bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama menghilang. Bagi contoh, anak tuan-tuan belajar jauh di Jordan, 10 tahun baru pulang. Setelah berjumpa, apa rasa tuan-tuan sebagai mak bapak? Gembira sampai menangis, terlampau bergembira. Nak peluk pun biar 1 jam berpeluk. Nak hilangkan rasa gembira, ya tuan-tuan. Nak hilangkan rasa rindu. Begitulah Allah.
Apabila hamba-hambanya pergi ke rumah Allah, pergi ke masjid dan sebagainya, Allah sangat senang, Allah sangat gembira dengan kehadiran hamba-hambanya. Sebab ya, si ramai orang boleh buat amalan pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Masjid kita besar tuan-tuan, boleh menampung jemaah sampai ke belakang. Tetapi kenapa hanya 4 saf yang penuh? Kerana orang yang hadir itu lebih-lebih lagi subuh adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua Allah pilih tuan-tuan. Sebab itu berlindung dengan Allah satu benda. Satu benda kita mesti minta perlindungan, yaitu daripada terkena musibah istidraj. Tuan-tuan tahu istidraj? Ini adalah musibah yang paling besar buat hamba-hamba Allah. Istidraj ini lebih teruk daripada corona. Istidraj ini lebih besar penyakitnya daripada corona. Kerana istidraj ini adalah merupakan salah satu penyakit yang mana Allah bagi dia nikmat, Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi dia macam-macam, Allah penuhi dia keperluan, tetapi dengan nikmat itu dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak haji, aku tidak zakat, aku tidak salat tapi aku kaya. Ada orang salat, orang sujud tapi miskin. Jangan sombong. Kadang-kadang itu adalah istidraj. Umpama orang memancing ikan. Apabila diletak cacing makanan umpan lalu ditikam ke dalam sungai, maka ketika itu ikan-ikan akan berfikir, ini adalah rezeki untuk menghilangkan kelaparan aku setelah lama berpuasa. Contoh. Setelah itu tuan-tuan dimakannya umpan tadi, rupa-rupanya umpannya untuk menarik kematian si ikan. Lantas dia pun tidak berbahagia, langsung mati. Mati di dalam perahunya orang. Allahu Akbar. Ini bahaya istidraj. Maka daripada itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlindunglah kita daripada istidraj. Kemudian orang yang selalu pergi ke masjid, maka akan dijamin rezeki dan akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah ada bersabda, ada 3 golongan semuanya dijamin oleh Allah. Siapakah golongan ini? Ketika hidup dia diberikan rezeki dan kecukupan. Apabila mati dia masuk dalam syurga. Siapakah mereka ini? Sesiapa yang masuk ke rumah Allah, iaitu masjid. Sesiapa yang masuk ke rumahnya dengan memberi salam, maka dia dijamin Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki. Sesiapa yang keluar rumah untuk ke masjid, maka dia dijamin Allah. Sesiapa yang keluar demi untuk berjuang di jalan Allah, maka dia juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, orang yang selalu pergi ke masjid ini, Allah akan menyebut nama dia di depan para malaikat. Seperti mana sabda Rasulullah, tidak berkumpul satu kaum di mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya sesama mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di depan malaikat. Subhanallah. Tuan-tuan, kita keluar daripada rumah berjalan kita pergi ke masjid, ataupun naik motor pergi ke masjid, naik kereta pergi ke masjid. Semua makhluk Allah yang kita lintasi tadi tuan-tuan, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, pasiran yang ada di sekeliling kita, semuanya akan menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak. Mereka ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku menjadi saksi, dialah yang berjalan ke rumahmu ketika itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka daripada itu tuan-tuan, jangan tinggalkan amalan berjemaah di masjid, kerana pahalanya sangat luar biasa. Dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu pergi ke masjid akan mendapat cahaya di hari kiamat. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah kabar gembira kepada orang yang selalu berjalan kaki ke dalam kegelapan malam demi menuju ke masjid, bahawa untuknya cahaya sempurna pada hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, orang yang selalu berjalan di masjid, pergi ke masjid dan sebagainya, maka orang ini nanti akan mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan tuan-tuan yang sering kita dengar. Apabila masuk 7 lekor Ramadan, malam 7 lekor kata orang, yang mana ketika itu orang-orang lama, orang-orang tua yang akan pasang pelita. Apabila ditanya tujuan pasang pelita,
Ada sebahagian menjawab untuk menerangi roh-roh yang telah meninggal balik ke rumah. Ada yang berpendapat bahawa setiap malam Jumaat roh itu akan pulang ke rumah nak melihat ahli keluarganya. Sejauh manakah kebenaran ini, tuan-tuan? Adakah benar roh itu pulang ke rumah sampai perlu pasang pelita supaya menerangi jalannya? Kenapa tak pasang spotlight saja? Lebih terang lagi, tuan-tuan. Maka ketika itu yas'alunaka 'anir ruh, pernah ditanya dalam ayat Al-Quran kepada Rasulullah, ditanya tentang roh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sesungguhnya roh itu merupakan daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya, ulama ada menjawab, tuan-tuan, benarkah roh itu pulang ketika malam 7 lekor? Kenapa tidak malam awal Ramadan? Lebih bagus lagi. Ataupun tengah Ramadan, lebih panjang lagi masanya. Kenapa mesti malam 7 lekor dan sebagainya? Maka ada sebahagian ulama menjawab, tidak mustahil bagi Allah. Boleh, tidak mustahil bagi Allah. Tetapi lebih ramai yang berpandangan bahawa mereka tidak pulang ke dunia ataupun menziarahi saudara maranya. Lebih ramai yang berpandangan sedemikian. Maka tuan-tuan, ada ulama yang menyatakan roh boleh bertemu dengan orang hidup ketika di alam mimpi. Boleh, tidak menjadi suatu masalah. Ada sebahagian ulama berpendapat sedemikian. Dan tuan-tuan boleh rujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Bagaimana mereka boleh berjumpa di mimpi? Kata ulama, roh orang meninggal dibawa balik ke alam barzakh, dihantar pulang. Roh orang hidup dihantar balik ke dalam jasad. Maka bertemu roh di alam mimpi ini untuk berkenalan sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu apabila kita bermimpi orang yang telah meninggal dunia, ada 2 isyarat. Contoh, kita mimpi saudara mara, mak bapa, anak-anak yang dah meninggal. Ada 2 isyarat di sana, tuan-tuan. Isyarat pertama, mungkin kita rindu sangat sampai terbawa dalam mimpi, itu daripada segi psikologisnya. Terbawa-bawa di dalam mimpi. Biasanya apa yang kita fikirkan ketika kita jaga, itulah yang akan masuk ke dalam mimpi. Kalau dalam ilmu psikologis, itulah image mental katanya. Kita menangkap ketika kita sedar, dibawa ke dalam bawah sedar. Yang kedua isyaratnya adalah ahli kubur, mereka ini sedang meminta pertolongan daripada segi doa. Maka daripada itu, tuan-tuan, kalau kita mimpi mak kita mimpi bapak kita yang dah meninggal, kita mimpi datuk nenek kita, tuan-tuan, apa yang perlu kita lakukan? Sedekahkan Fatihah kepada mereka. Kerana ahli kubur itu, benda yang paling dia minta apa, tuan-tuan? Doa daripada orang-orang yang hidup. Hari ini kita tak rasa dulu, tuan-tuan, sebab kita belum ada pengalaman kematian. Menguruskan jenazah mungkin kita berpengalaman, tetapi menjalani kematian itu kita tidak ada pengalaman. Maka daripada itu, apabila orang meninggal ini datang dalam mimpi kita, maka doakanlah dia. Bersedekahkan Fatihah untuk dia, bacaan tahlil untuk dia dan sebagainya. Setelah kita doa, kalau tuan-tuan percaya, 2-3 hari hilang dah mimpi ya, tuan-tuan. Ya semalam ya aja. Itulah isyarat kalau orang bermimpi dengan roh-roh orang tua yang telah meninggal dunia ataupun saudara mara kita yang telah meninggal dunia. Maka jangan mempercayai kepercayaan kerut sampai kita perlu berhidang makanan untuk siapa? Untuk roh bapa engkau balik, katanya. Wah, seronok kita. Bapa kita balik tapi dalam keadaan roh, tuan-tuan. Jangan rasa berani, tuan-tuan. Kalau betul-betulnya pulang depan mata kita dah 500 tahun meninggal, tuan-tuan, bayangkan, terkejut kita, tuan-tuan. Katanya kalau tem-tem sembahyang tahajud lagi, tuan-tuan, sampai salam sembahyang kita, bergegar badan kita, tuan-tuan. Nampak? Maka daripada itu jangan kita terlampau mempercayai amalan-amalan karut, melainkan hari-hari kita perlu berdoa kepada Allah untuk orang yang telah meninggal dunia. Apa yang kita doakan tetap sampai kepada mereka. Mereka sedar tentang kehidupan, tuan-tuan. Apabila kita pergi ke kubur, Nabi ajar apa? Berilah salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahli diyar, ataupun assalamualaikum ya ahli kubur, dan sebagainya. Doakan mereka, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum.
Apabila kita pergi ke kubur, telapak kaki kita ya tuan-tuan didengari oleh ahli kubur pertama. Apabila kita beri salam, Assalamualaikum, kata kita, nya jawab tuan-tuan, nya jawab, tapi kita si dengar. Allah tutup, melainkan binatang-binatang dan sebagainya. Kecuali jin dan manusia si dapat mendengar suara daripada alam kubur. Apabila kita beri salam, mereka mendengar, mereka pun menjawab. Dan apabila kita membaca doa, mereka mengaminkan. Cuma kita si dengar suara-suara mereka. Sebab itu beruntung bagi sesiapa orang tuanya mempunyai anak yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu tuan-tuan, mudah-mudahan kuliah subuh ini membawa manfaat untuk saya dan untuk tuan-tuan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit COVID-19 daripada tempat kita ini tuan-tuan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang beramal, lagi istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.